Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man nasrahu wa wala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasrul haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tamimil khair. Amma ba'd. Kita sambung kitab Al-Azkar bagi Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Sampai taman Cikgu Rahim. Buka surat. Buka surat. Bab yang ke-21. Babu ma yaqul idza tawajjaha ila al-masjid. Itu. Okey. Babu yaqul fil masjid. Babu ma yaqul fi masjid. Okey. Qala Syekh Musannif rahimahullahu taala, yustahabbu babu ma yaqul, bab satu pintu, no? Ma yaqul, barang, ma tu barang, sesuatu, yaqul dia berkata, maksudnya seseorang itu berkata. Berkata tu maksudnya berzikirlah, no? Fil masjid, dalam masjid. Kalau sebelum ni tajuk dia nak tala pi masjid baca apa? Idza tawajjaha ilal masjid. Kemudian nak tala pi masjid, nak keluar rumah. Yang kedua, bab yang seterusnya tu ma yaqul inda dukhul masjid, masa nak masuk masjid, wa khuruju minhu, dan keluar daripada masjid. Yang ni cerita dalam masjid. Bagaimana terperincinya perbahasan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala satu, mana semua disentuh. Kemudian nak menggambarkan bagaimana Islam tu dia menyeluruh sifat dia, semua sudut, semua sektor, semua bahagian, daripada perkara yang kecil-kecil sampailah kepada yang besar-besar, disentuh, ditanggapi oleh Islam. Kemudian satu lagi kita boleh tengok bagaimana kerajinan, kesungguhan, susah payah orang-orang alim kita ni, Imam An-Nawawi, ulama-ulama muktabar kita ni, dalam menyusun atok, nak bagi kita ni hak yang zaman ke belakang ni, nak dapat sebab kru dah nak bagi mudah kita, hidang siap-siap dah, tunggu nak bismillah makan, macam tu ya. Itu jasa. Sebab tu bila kita baca satu-satu kitab karangan ulama, kita tengok di sebalik penghasilan usaha jerit perih ulama-ulama ni. Bila kita ada sifat macam tu, barulah dia main perasaan-perasaan, timbang rasa, respect. Dengan perasaan-perasaan itulah kesan dia, impact dia, Allah Ta'ala anugerah kurniakan kepada kita berkat rahmat, hati budi yang jernih. Pasal apa? Menyanjung tinggi sesuatu yang disanjung oleh Allah SWT, dan memberikan satu imej dan gambaran, pengukuran, penilaian, benchmark kepada kita sebagai individu yang berjaya atau tidak. Sebab itu Allah SWT sebut, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Ini semua syiar agama, simbol agama, mercu tanda agama. Ulama ni mercu tanda agama. Jadi bila kita menghayati dalam bentuk perasaan, kepayahan, kesulitan mereka dalam mengusahakan kesenangan, kebaikan, peraturan hidup yang sempurna untuk kita, perincian, pendetilan, perluasan maklumat, kan? Sebab itu kalau kita mengaji, ada yang disebut sebagai ta'liq, tahqiq. Apa tu ta'liq, tahqiq? Maksudnya satu-satu teks tu, baik Quran ke baik hadis, kita tengok dalam konteks umum lah, walaupun ada berbeza, tafsir, takwil apa semua, tapi kita tengok dalam konteks umum,
suatu sumber tu, Quran, hadis dan sumber-sumber tu ditahqiq, dibuatkan satu pengesahan, macam verify kan, kemudian dibuat satu komentar, ta'liq mana dia komentar, bagi luas sikit makna tu kan, dalam bentuk terjemahan dia, pelbagai maksud, pengertian, kemudian disyarahkan lagi. Tak cukup dengan syarah tu, dia mai hasyiah, maknanya syarah atas syarah tu lagi, berlapis-lapis. Lepas tu dia mai al-hawashi lagi, bawah tu. Sebab tu kita tengok tu, dia bersusun-susun. Kalau siapa yang biasa menghadap kita Arab ni, dia tak habis. Ada saja usaha-usaha di kebelakang kemudian hari ini untuk menyesuaikan dari sudut bahasa dia. Kadang-kadang bahasa zaman tu, orang zaman tu dia faham kan, ramai orang-orang baru pula, maka ulama-ulama semasa ni dia tafsir dalam bentuk semasa menggunakan perkataan yang kita pakai hari ini. Itu semua penelitian orang alim. Sebab itu tak pelik, tak heran bila mana ulama menyebutkan inda zikri salihin tanzilur rahmat. Bila kita sebut saja nama orang soleh, Allah anugerahkan rahmat bagi dia, turunkan rahmat. Jadi di mana biasanya kita sebut nama-nama orang soleh ni? Di tempat mengaji lah. Sebab itu kalau boleh hiung anak beranak kita, masyarakat kita, anak menantu kita main mengaji. Bila sama-sama anak menantu kau mengaji, kau faham kan, sempurnalah sikit, henggalah sikit, ataupun menantu nak langgar bab mentua tu dia sikit kan, dia nak cakap pun tertib, lendik sikit. Begitu juga dengan menantu kan, menantu dengan mentua dan sebagainya. Begitulah hubungan seterusnya, anak dengan ibu bapa dan sebagainya. Itulah di antara persekitaran, surrounding yang mesti kita create, kita wujudkan dalam kehidupan yang serba mencabar ni. Qala yustahabul iktharu fihi min dzikrillah ta'ala wa tasbih wa tahlil wa tahmid wa takbir wa ghairiha min al-azkar. Digalakkan satu ungkapan yang menunjukkan kepada saranan, dorongan supaya kita mengusahakan benda ni. Digalakkan al-iktharu fihi ay fil masjid, memperbanyakkan al-ikthar tu cikgu. Al-ikthar makna memperbanyakkan, fihi padanya ataupun dalamnya, dalam masjid tu. Apa dia? Min zikrillah ta'ala. Sebarang bentuk zikir daripada kepada Allah SWT. Zikir makna ingat, zikir makna sebut. Sebut Allah. Allah apa? Nama bagi zat, ismu zat, wajibul wujud, wajibal ma'bud. Allah tu kalau ditanya, nama bagi diri yang disembah, nama bagi diri yang nama bagi diri yang wujud, yang mesti wujud. Apa dia mesti? Mesti iaitulah benda yang ma la tasawwarul aql adamuhu. Yang kita mesti tu, wajib tu, benda yang tak dapat terima pada akal akan ketiadaannya. Macam Allah SWT tak boleh akal tak terima kata tiadanya Tuhan. Min zikrillah ta'ala. Maksud ta'ala kita dah sebut Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ni makna Allah yang bersifat dengan sifat-sifat ketinggian, sifat ketinggian. Wa tasbih, itu ungkapan tasbih tu subhanallah, wa tahlil la ilaha illallah, wa tahmid, dan sebutan alhamdulillah, wa takbir, dan sebutan Allahu akbar, wa ghairiha, dan selainnya, selain daripada zikir-zikir yang kita sebutkan tadi. Minal azkar, daripada jenis-jenis ataupun bentuk-bentuk zikir. Jadi maknanya dalam masjid tu digalakkan kita memperbanyakkan zikir kepada Allah SWT. Selain daripada zikir ni juga mengaji perbahasan tentang halal dan haram. Kita baca di bahagian awal dah dulu hak depan tu, juga merupakan maksud dan pengertian daripada zikir. Wa yustahabul iksaru min qiraatil Quran, dan digalakkan juga al-iksar, memperbanyakkan daripada baca Quran. Baca Quran. Kita nak bincang bab baca Quran ni lambat lagi ke depan dalam bab khusus babu tilawatil Quran. Cuma nak ambil awal, macam saya nak bagi satu ni lah, macam saya duduk mengajar di pagi-pagi tu di ma'had saya tu, pagi-pagi lama lah usaha tu. Abang dengan saya berapa? Tahun 2000, tahun 96 kan. Jadi kita mula buka kitab azkar ni di Masjid Kat Arang tahun 96. Saya ingat saya mula-mula saya mengajar dulu, saya baca kitab azkar. Masa tu Ustaz Fakhrul di Masjid Surau orang tak baca kitab azkar. Pasal biasanya di pondok-pondok ataupun di pusat pengajian formal lah, sebab dia tebal kan, bila masa nak habis tak tahulah. Jadi biasanya orang bawa hal kecil-kecil lah, pasal sesuai dengan masa tu mengajar tu. Jadi saya ni tak boleh
hak tu yang mengaji dekat Syekh Nuruddin antaranya. Jadi berasa kemudian kita ni kalau tak mengajak orang kadang-kadang terkalit kan. Jadi sambil mengajak sambil kita boleh semak sama untuk beda diri kita kan. Jadi mana sharing saja. Tu saya mengajak pagi-pagi di masjid, setiap every single morning mengajak di masjid. Tujuan dia apa? Tujuan sudah fikir seorang-seorang, kalau aku lepas subuh balik pergi buka kitab baca, beda aku seorang ya. Tu yang fikir-fikir balik. Dulu aku mengaji orang kampung bagi duit, susah payah. Mak aku berhutang pun kat orang kampung. Jadi bila aku balik dah ada ilmu sikit sebanyak, lepas tu fikir takkan aku balik nak baca seorang. Tu yang terdetik hati tu, buat daripada lama dah, puluh tahun lah, buat pengajian di masjid setiap subuh. Lepas subuh macam ni setiap hari baca. Cakap mana dan lah. Habis pukul 7 pergi kerja. Macam tu lah kegiatan saya hari-hari daripada dulu. Pasal apa? Teringat orang kampung duk bagi duit kan. Mak kita pun duk pinjam pun, kalau tak ada duit orang betul getah. Masa zaman tu boleh hantar ibu tunggal, boleh hantar anak pergi mengaji Mesir, bukan satu benda yang mudah jugalah. Jadi kita ingat susah payah mak kita tu, orang kampung duk timbang rasa bagi duit apa semua ni kan, sedekah. Boleh kita mengaji, nak yatim bukan minta belah dah, tak minta belah tapi nak cerita kata mak kita sepasal, nak cerita kata orang kampung sepasal. Depa dah susah payah besarkan kita, jadi kita balik, pulangkan balik dalam bentuk ilmu macam tu lah. Nak bagi duit tentu depa tak mau kan. Jadi maknanya yang saya nak sebut tu baca Quran tu. Baca Quran tu mengajak pagi-pagi tu di bahagian depan nanti kita nak ambil satu penanda aras. Nak ambil satu di depan nanti akan kita bincang. Iaitu kita pilih dia sentuh tentang golongan salafus soleh. Golongan salafus soleh ni mana golongan yang diiktiraf berjaya dah dalam struktur ataupun dalam sejarah tamadun manusia. Dalam pengkajian ilmu Islam ni disebut salafus soleh, mana ulama-ulama yang awal dulu ni, generasi al-awwalun kan. Jadi bila kita mengaji cara hidup mereka ni, orang soleh ni, salafus soleh ni paling habis tak ada pun 2 bulan sekali mereka khatam sekali. 2 bulan sekali khatam sekali. 2 bulan khatam. Jadi makna setahun 6 kali. Tak apalah kita kokoh bulan 11 12 tu kita kalut dengan kenuri lah. Bulan 1 2 kalut dengan anak, pergi berantak anak tunggu berjam di sekolah, apa tak kira lah. Tapi sekurang-kurangnya setahun 6 kali. Maka di tempat saya tu ada anak-anak pelajar yang dewasa lah macam ni lah. Saya dah lama mengaji dengan saya tu, saya kata macam ni, adalah 30-40 orang, saya kata mari kita buat satu tekad azam, kalau boleh, saya kata, sebab yang ni tak apa dah, duk biasa dengan saya, kalau saya boleh tiap nasihat macam mana agak keras sikit pun tak apa, kalau saya kata apa pun tak apa dah, insyaAllah. Jadi saya kata kalau mau tak, kalau sekira kita ambil satu penanda aras, kita cuba tiru orang ni, salafus soleh ni. Jadi kita buat bagi mudah sikit, lenient sikit. Lepas 2 bulan sekali khatam, 2 bulan sekali khatam. Kita kokoklah bulan 1, bulan 12 tu ni. Tapi syarat dia setahun 6 kali khatam. Ketiaklah kawan pun. Saya kata mula tahun 2025 ini kita punya keazaman. Saya tak apa, saya mula dulu. Saya kata pasal saya guru, saya nak mengajak orang, saya buat tak kenal lah. Saya tak buat. Saya kata saya mula dulu. Cukup mana pun sehari tu saya buatlah calculation, dia kata sehari kena sejuzuk Ustaz. Secara itu banyak. Tak apa, saya kata ketiak buat macam mana pun. Tahun depan kita mau, kalau boleh nak murid saya yang tu kan, kita baca ketiak. Sekurang-kurangnya beda kita nak balik akhirat esok ni, bagi ada panggu, bagi ada bahagian, bagi ada peruntukan, bagi ada kurang-kurang modal dah nak melangkah pergi akhirat tu. Dia macam-macam kan, sembahyang, puasa, apa semua sunat apa semua. Tapi tentang Quran tu, sebab jelas disebutkan Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti syafi'an li ashabihi yaumal qiyamah atau kama qala sallam. Bacalah Quran, Nabi kata, Nabi rayu kita baca Quran, Nabi suruh kita baca Quran. Pasal Quran tu lah esok ni akan jadi penolong pada kita pada hari kiamat esok ni. Dia jadi penolong pada kita. Jadi kita ambil satu tang baca Quran tu 2 bulan sekali khatam. 2 bulan sekali khatam. Kita yang nampak renyah, kita nampak renyah, tapi kalau orang-orang yang menghafal Quran tu ataupun bagi orang yang selalu mulazamah ataupun kerap dengan Quran ni, biasa bagi dia. Kadang-kadang kita heran nak macam masa bila Ustaz. Saya tak mau abang alim, tapi ada seorang guru saya yang saya duk khidmat kat dia, nama Syekh Ali Sayyid.
Dia ni dekan Unisyam lama, no, khidmat di Unisyam 16 tahun. Satu masa saya kira mengajak dia dekat apa nama Universiti Brunei. Jadi bila duk kisah dia tu 6 tahun duk kisah dia di Brunei tu, duk ulang pi satu masa dia kat mana pun kalau dia nak balik mai ke apa dia akan minta saya pi teman dia. Satu hari tu last dia tak mau mengajak sana dah. Dia nak balik khidmat di sini. Dia suruh saya pi apa nama dia nak balik mai tu, hari last tu, minggu last tu dia suruh saya pi. Saya pun pi. Pengalaman saya duduk seminggu dengan dia. Masa nak apa ni lah. Dia ni jenis orang apa sahaja tu, buah apple ke apa semua makan sebelah dia taruh simpan kat peti apa semua dia bungkus-bungkus pun semua nak olek kalau boleh. Metra tu. Madu ada bekas-bekas sikit. Dia calik-calik sampai habis. No, bekas-bekas tu kalau boleh olek. Punya nak habaq kata teliti. Maknanya renyah sungguh. Tapi dalam masa dia duk menyimpan barang tu, duk atuk rumah semua tu, dia lah buat belaka. Saya tengok tak reti nak campur tangan. Mulut ni daripada mula bangkit tidur, dah bangkit tidur awal, tidur lewat. Mulut ni daripada mula bangkit tidur, saya tengok tak ada kerin daripada zikir. Macam-macam zikir dia baca. Enggak selawat, istighfar, zikir-zikir yang kita tak biasa dengar. Tapi yang banyak sekali Quran. Oh, sebab itulah dia habaq saya kami, dia kata dia 6 hari khatam. 6 hari khatam. Baru saya dapat jawapan. Yang orang duk, anak murid saya duk tanya saya, masa bila nak baca Ustaz? Dapat tak? Mana lepa tu Quran di mulut. Duk-duk saja baca. Kan? Anak-anak kita pun ada seorang dua yang menghafal Quran. Kita tengok kan, dah hafal dah tu, tapi beda hafal, beda lepas pada sekolah tu lah kan, cikgu nak test semua, tapi duk hari-hari tak kan, duk main handset lah apa, mulut tak bergerak, apa tak bergerak kan. Tapi tu nak ceritanya, maknanya boleh buat 6 hari khatam. Kita tak usah sampai teratur kan, kita ambil satu generasi yang berjaya zaman dulu, salafus soleh. 2 bulan sekali. Jadi siapa nak ikut hak yang macam tu kan, silalah, no. Terdepan hak anak murid tetap saya tu, memang lepas ni saya nak test, no, nak peringat selalu, no. 2 bulan khatam, ataupun sampai 5-6 bulan tu tanya dah berapa juzuk dah, kena kejan-kejan bagi habis 2 setahun 6 kali. Kena letak zaman macam tu. Jadi wastahabul iksar min qiraatil Quran, digalakkan perbanyakkan daripada baca Quran. Di mana? Fihi ay fi masjid, di masjid. Wal minal mustahab fihi qiraatul hadis. Dan di antara perkara yang digalakkan juga minal mustahab, no, fihi padanya dalam masjid tu qiraatul hadis, baca hadis. Perbanyakkan baca hadis Rasulullah SAW. Kemudian ilmu fiqah, dia kata wasairul ulumi syar'iyyah, dan sair tu makna sekalian, no, ulum syar'iyyah, ulum syar'iyyah. Kalau ikut pembahagian ilmu oleh Imam Ghazali, no, ulama-ulama muktabar, ulama membahagikan ilmu tu kepada 2. Satu ilmu syar'iyyah, satu lagi ilmu ghair syar'iyyah. Ilmu syar'iyyah ni ilmu-ilmu yang kita mengaji ni, bab agama ni. Adapun ilmu ghair syar'iyyah tu ilmu yang bukan syar'iyyah tu, macam ilmu kepenggunaan kan, ilmu kemasyarakatan, ilmu perubatan, itu ilmu-ilmu yang dipanggil bukan ilmu syar'iyyah. Mengikut pembahagian ulama-ulama. Wa qala ta'ala, qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi buyutin, pada rumah-rumah Allah, di dalam rumah-rumah Allah, azinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismullah, wa yudhkara fiha ismuh. Di dalam rumah-rumah, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan, membenarkan an turfa'a, maknanya kita angkat, turfa', maknanya kita angkat suara lah, baca bagi derah, bagi jantar lah, bukan derah itu sampai memengkit belulung, bukan, makna angkat suara, tinggikan suara, dan menyebut di dalamnya nama Allah SWT, yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal, yang mana kita bertasbih, memuji, membesarkan lahu, bagi Allah Ta'ala, fiha, pada rumah-rumah tadi ni, rumah Allah Ta'ala ni, bil ghuduwi wal asal,
siang ataupun malam, pagi ataupun petang. Itu satu. Kemudian yang kedua, ayat yang saya baca tadi, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan, membesarkan simbol-simbol agama, syair, syiar-syiar ni makna simbol, mercu tanda agama, fa innaha min taqwal qulub. Keadaan kita membesarkan simbol-simbol agama tadi seperti azan, seperti baca Quran, seperti ilmu, seperti ulama, ni semua mercu tanda agama. Azan mercu tanda agama, baca Quran mercu tanda agama, ulama mercu tanda agama. Jadi siapa-siapa yang membesarkan, mengagungkan, memuliakan perkara yang dimuliakan oleh Allah SWT, itu menggambarkan hati kita yang bertakwa, makna cermat, hati yang cermat, hati yang takut, hati yang lendik kepada Allah SWT. Kemudian wa may yu'azzim hurumatillah, sama juga, dan barang siapa yang membesarkan, yu'azzim tu membesarkan, mengagungkan hurumatillah, perkara yang diangkat oleh Allah SWT ataupun dibesarkan oleh Allah SWT, fahuwa khairul lahu, maka keadaan kita membesarkan perkara yang dibesarkan oleh Allah SWT itu, diagungkan oleh Allah SWT itu, khairul lahu, baik baginya, bagi seseorang itu, inda rabbih, di sisi Tuhan, bukan di sisi manusia. Kita nak cari ini sesuatu yang baik mengikut pertimbangan Allah, kan, pandangan Allah. Hak yang nak cari, hak beda manusia ni, beda manusia tengok ni selalu dah duk kerja tu kan, tiap tahun duk hantar borang apa, laporan nilai prestasi tahunan, apa dia panggil, LMPT kan. Saya seluruh kerja duk hantar tu, tiap tahun kita nilai diri kita. Saya pegawai pertama, penilai pertama pun nilai, penilai kedua pun nilai. Hak tu duk biasa ni dah. Tapi sekarang ni kita nak tumpuk, kita nak alih pula, ataupun kita nak cari ruang macam mana kita nak grab penilaian Allah SWT, macam mana kita nak rebut, kita nak letak duduk elok mengikut pertimbangan Allah SWT. Hak pertimbangan manusia tu kita cari dah, ataupun gelut usaha macam mana pun tak apa daya, elok macam mana pun tingkat sepenggai cikgu, kan, lepas tak mahal tingkat sepenggai dia, sembang pandai, kerja tak arti, jadi kita pun rehat lah, kan. Pakro nak jawab mana, jom Pakro, kita ni ke jumpa Tok Guru, jom lah, lapang sikit, tak gelut macam dulu lah. Dulu berebut kan, maksudnya kita tak dan satu-satu perkara tak dan fokus. Sekarang ni lapang sikit lah, pencen awal, bukan kata lega, tapi maksudnya ada ruang-ruang yang Allah SWT bagi kita tumpu. Alhamdulillah lah, semua takdir daripada Allah SWT. Nak jadi orang yang redha ni, ada mu'iktirat an takdirillah. Jangan sekali-kali kita i'tirat, mana tolak dengan keputusan daripada Allah SWT. Ada kebaikan dia di sisi Allah SWT, cuma kita kena letak bagi kena ya. Jadi yang saya nak sebut tadi, makna usaha di peringkat umur kita ni, cari keredaan Allah SWT, cari perhatian Allah SWT, cari rahmat kasih sayang Allah SWT. Itu tumpuan kita. Hak cari, hak nak gelut orang, hak bagi hak beda orang tengok elok apa semua tu, hak tu dunia tu lepas dah, kan. Gelut usaha macam mana pun tak apa daya, ada juga kat mana-mana, kan. Kita faham dah hakikat tu. Betul lah kata-kata orang alim dulu, ulama sebut apa, ridhan nas ghayatun la tudrak. Nak cari redha manusia, kesukaan manusia, satu matlamat yang tak mungkin tercapai. Kita faham lagu tu, kita bergerak senang. Tapi redha Allah SWT ghayatun la tudrak. Nak cari redha Allah SWT ni tak dapat tidak, kena cari, jangan tinggal. Tu redha Allah jangan tinggal. Redha manusia gelut tahu mana pun tak dapat. Baik macam mana pun kawan, habis hak itulah kita kawan ni, kan. Jaga hati dia apa semua, kok mana dia berasa juga dengan kita ni jauh hatilah, ya Allah, tak pernah terdetik, tak pernah teringin nak bagi dia. Kadang orang tersilap sikit saja, ataupun kita tak bermaksud dengan kata-kata kita tu, tapi kawan dia berasa hati tu, terhadap berkawan 10 tahun 20 tahun tu, kan. Jadi maknanya kita faham dalam perjalanan hidup ni, kita bercampur gui dengan masyarakat ke, dengan orang ramai, dengan adik-beradik ke, dengan jiran tetangga ke, kok mana pun tentu ada benda-benda yang kadang silap faham dan sebagainya. Kita faham dah keadaan dia macam tu. Jadi kita faham redha Allah
ghayatun la tudrak. Yang kita nak cari itu redha Allah SWT, yang tak boleh tinggal langsung. Sebab dengan redha Allah SWT lah kita akan dapat habuan baik di akhirat esok. Hadis yang seterusnya, warawina an Buraidah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama bunyatil masajidu lima bunyat lah. Sesungguhnya dibina masjid tu atas apa yang dibina baginya. Maksudnya bukan boleh buat ketahuan masjid ni, dalam masjid terutamanya, kerana dibina masjid tu atas tujuan-tujuan keagamaan. Maka sebarang bentuk pelaksanaan, sebarang bentuk implementasi apa saja aktiviti program yang dijalankan mesti dalam maksud tujuan dia dibina tu, itu membesarkan syiar-syiar agama, membesarkan, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan mengagungkan manusia. Cara umum macam itulah. Rawahu Muslimun fi sahihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, disusun, diletakkan dalam sahih dia, Al-Jami' As-Sahih. Wa an Anas radhiyallahu an, daripada Sayyidina Anas, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lil a'rabi, telah berkata kepada A'rabi. A'rabi ni makna orang Arab pendalaman. Orang Arab pendalaman, dia mai daripada kampung pendalaman. Kadang-kadang dia sifat dia kasar, penampilan dia agak berbeza dengan orang Madinah, orang Pekan. Dia mai kasar, tutur bahasa dia punya penampilan tu kasar. Jadi Nabi pernah kata kepada orang yang A'rabi, allazi bala fil masjid, yang mana yang bala fil masjid, dia kencing di dalam masjid. Inna hadhihi, sesungguhnya hadhil masajidah, ini masjid-masjid ni, la tasluhu mana tidak elok, tidak sesuai, tidak patut, tidak layak, li syai'in min hadzal baul, bagi sesuatu, li syai'in, bagi sesuatu, min hadza, min daripada, hadza ini, al baul kencing, walal qadar, dan tidak, wala wa mana dan, la mana tidak, al qadar ni jenis kotoran lah. Kadang-kadang kita sujud berasa bersergai di dahi, tak bakrul, kadang dia luka setengah-setengah tu, kadang-kadang hawanya kuku kena hak ibu jari kuku kawan ni kan, sujud kena kuku, bukan kuku hak yang dia duduk berjalan ni, kuku dia ketip buah dalam masjid. Maknanya dalam masyarakat kita ada orang nak ketip kuku main di masjid. Ni kata lapang nak tunggu insya maghrib, insya ni lama ni kan, dan habis tu potong kuku, hak di rumah tak dan. Pasal pernah jumpa, pasal pernah kena tu yang sebut tu nak abang kata, sepatutnya pergi tempat lain lah. Paling elok lagi kalau boleh kita pergi tempat-tempat yang ada ni lah, tanah tu, biar masuk dalam tanah balik, asal pada tanah kan masuk tanah balik, ataupun duduk di tanah balik kan, itu paling elok sekali lah. Tapi dia nampak kata, hari ni ustaz tak melok, bawa pergi ukur siap kan, tak nak tunggu insya pergi ukur tu serawan kan. Kita sujud-sujud terkena kan, sebab dalam masjid ni ada hukum dia. Kentut dalam masjid pun ada hukum, beza kentut di luar dengan kentut di masjid. Mana ulama dia bahas macam tu. Pasal apa? Dia ada kaitan dia tu, pasal adab. Habis kurang kentut dalam masjid makruh, paling kurang hukum kan. Kalau silap air bulan saja-saja dia tahan perut, tahan duduk di luar merasa dah, tapi tak mau kentut di luar, main nak kentut dalam masjid, tujuan nak bagi kata sama di luar dengan masjid sama, tujuan nak menghina. Kadang-kadang dia boleh membawa kepada, bukan setakat haram ya, dia boleh membawa kepada murtad. Itu juga. Dulu mengaji dekat Syekh Nuruddin Kaifan Nata'adab Ma'al Mushaf, diskusi kitab tu yang Syekh Nuruddin. Habis mengaji bagaimana kita nak berinteraksi, beradab dengan Quran. Di antara hukum yang keluar dalam perbincangan tu adalah, kalau seseorang tu ni minta maaf lah, dia hukum, dia
nak bersetubuh, dia nak wujud vibe ke apa, dia panggil lah, orang panggil apa tu, environment tu, nak buat persekitaran tu, dia pasang Quran, buhlah lagu apa kan, contohnya paling tak ada pun hukum dia makruh, nak pergi ke haram. Tapi kalau dia buat tu dengan tujuan untuk nak merendahkan Quran, dia boleh pergi bawa hukum murtad. Macam tu, dia ada hukum dia. Maknanya dalam masjid ni jangan nak buat lebih kurang lah, jangan nak buat lebih kurang, sebab dia ada asas pembinaan dia. Tujuan dia adalah untuk meninggikan syiar agama. Sebab itu sampai peringkat diizinkan anturfa'a sautahu, artinya dia kalau baca bacaan zikir ke apa semua, bolehlah angkat sikit baca tu untuk menunjukkan syiar masjid tu, syiar agama tu. Jadi itu tujuan dia, memang nak membesarkan Allah SWT pun. Jadi bolehlah benda-benda macam tu, angkat sikit suara boleh, tapi sampai jangan ni lah menjerit dan sebagainya. Tapi nak ceritanya, asasnya kena slow pelan je lah kan. Tapi Allah izinkan sikit ditinggikan suara di masjid tu dengan tujuan untuk mengajak ke, supaya jelas pengajaran kita kan. Sebab tujuan dia adalah untuk membesarkan Allah SWT. Maka Nabi SAW kata, inna hadhil masajid la tasluhu li syai'in min hadhal baul wala qadar. Masjid ni tak sesuai bagi sesuatu dalam bentuk kencing ke. Sebab dulu orang dia tak ada adab, dia mai daripada kampung, dia berasa nak murah kencing, dia murah kencing. Orang Arab dulu kan, tak ada pedoman. Tapi Nabi nasihat dia, masjid ni bukan tempat untuk nak buat kotoran, nak buat nak kencing, berak kencing dan sebagainya. Innama hiya li dzikrillah, hanya saja masjid tu li dzikrillah, untuk zikir kepada Allah SWT, wa qiraatil Quran, dan baca Quran. Atau kama qala Rasulullah SAW, atau seumpama perkataan Rasulullah SAW. Hadis riwayat Imam Muslim. Boleh publish ke panggang ni? Rasa lagu panjang panggang ni. Jadi itulah sikit sebanyak perbahasan berkaitan dengan ataupun asas berkaitan dengan apa yang patut, ada adab yang patut kita lakukan dalam masjid. Yang pertama, kita perbanyakkan zikir secara umum. Kemudian boleh kita usahakan baca Quran, baca hadis, mengaji ilmu fiqh, dan sekalian ilmu-ilmu bersifat syar'iyah. Sehingga kan dibenarkan kita angkat volume suara kita itu untuk pengajaran, untuk zikir, untuk pembacaan Quran dan sebagainya. Dan peringatan daripada Nabi kita Muhammad SAW kita sebut tadi, bagaimana Nabi suruh kita fulfill, maksudnya penuhi pengisian aktiviti dan juga program di masjid tu sesuai dengan tujuan masjid tu dibina adalah untuk membesarkan Allah SWT dan juga untuk untuk mengagungkan Islam, ataupun untuk meninggikan syiar Islam dan sebagainya. Baca ke bawah tu? Faslun wa yanbaghi lil jalisi fil masjid an yanwiyal i'tikaf. Fasal pada menyatakan dia sepatutnya selayaknya wa yanbaghi lil jalisi, bagi orang-orang yang duduk fil masjid, dalam masjid, an yanwiya, bahawa dia berniat al-i'tikaf, niat i'tikaf. Nawaitu al-i'tikafa ya hadzal masjid lillahi ta'ala, aku mengajar aku i'tikaf di masjid ni kerana Allah Taala. Duduk saja pun dapat pahala, untung kan, duduk di masjid, tak macam duduk di tempat-tempat lain. Fa innahu yasihu 'indana walau lam yamkuthu illa lahdatin. Walau lam yamkuthu illa lahdah, bal qala ba'd ashabina yasihu i'tikaf man dakhala al-masjid maran wa lam yamkuth. Maksudnya sah di sisi kami, di sisi kami itu di sisi ulama-ulama dalam mazhab Imam Syafi'i. Sekalipun walau lam yamkuth, sekalipun, walau itu makna sekalipun, lam yamkuth maknanya tidak duduk, tidak menetap, melainkan lahdah, melainkan sedetik, sejenak. Duduk sat sangat, duduk bangun, tu pun dikira i'tikaf dah, kadar dia tu.
Sehingga kan bal qala ba'du ashabina, sehingga kan kata sebahagian daripada ulama-ulama dalam mazhab Imam Syafi'i ini, sah i'tikaf seseorang yang masuk marran. Marran ni mana apa? Dia lalu dia tak duduk pun, masuk pintu tu keluar macam ni, marran kan. Walam yamkus, mana tak duduk pun kan. Tapi fayambaril mari aidan an yanwil i'tikaf yuhassala fadilatahu 'inda hadzal qail. Maka bagi orang yang sepatutnya, bagi orang lalu tu juga dia niat i'tikaf. Bukan lalu saja, tapi lalu sambil dia niat i'tikaf, liyuhassala fadilatah, supaya dia menghasilkan, supaya mendapat kelebihannya, inda hadzal qail, di sisi pendapat ini, pendapat yang mengatakan bahawa bukan setakat duduk sekejap kan, dia niat tu duduk sekejap dapat. Kalau tak duduk sekalipun, dia lalu sekalipun, tapi dia syarat dia niat i'tikaf, walaupun dia lalu, maka ikut pendapat yang kedua ni dia juga dapat pahala i'tikaf. Wal afdal, dan elok, elok sekali lagu mana, yaqifa lahdah, bahawa dia berhentilah saat. Yaqifa tu makna dia, bahawa dia berhenti lahdah, 1 detik, summa yamur, kemudian dia lalu, kemudian dia bergerak jalan dan sebagainya. Kemudian wa yanbaghi lil jalis fihi ayyamura bima yarahu minal ma'ruf wa yanha amma yarahu minal munkar. Dan elok juga yang bari itu, sepatutnya selayak juga lil jalis, bagi orang yang duduk fihi pada masjid tu, ayyamura bima yarahu, bahawa dia menyuruh, an ya'mura tu mana bahawa dia menyuruh, bima dengan barang, dengan sesuatu, yarahu yang dia nampak, minal ma'ruf daripada kebaikan. Makna dia initiate, dia suruh benda-benda yang bersifat ma'ruf. Dia tengok benda baik, dia suruh kan. Kita tengok kawan duduk saja, dia kata tu Quran dah atas tu, kalau nak baca Quran sila ambil, contoh yang macam tu kan, boleh. Tapi jangan niat perli lah, dia ikhlas sungguh. Dia tengok kawan tu duduk alit mencetak Torah nak buat apa, dia kata Quran dalam tu ada, belakang tu ada Quran banyak, kok lah nak ambil baca. Mana dia ikhlas betul lah, bukan tujuan nak perli kawan tu. Kalau tujuan perli tak dapat apa. Benda yang ma'ruf, kita faham dah. Itu buat catatan sikit. Yang kata ma'ruf ni apa? Ma'ruf ni ma'umira bihi syara', barang yang disuruh oleh syara', itu yang kata ma'ruf. Wastahsanahul aql salim, dan dipandang baik oleh akal yang sempurna, itu ma'ruf. Kalau kita nak kena, kita kata amal ma'ruf kan, amal ma'ruf, nahi mungkar kan, ungkapan tu selalu dengar. Yang kata ma'ruf tu apa dia? Iaitulah benda yang disuruh oleh syarak, satu, dan dipandang baik oleh pertimbangan akal. Akal timbang kata benda ni bagus, maka syarak pun kata suruh buat, maka benda tu dianggap ma'ruf. Mungkar, manuhiya bihi syarak, barang yang ditegah dengan dia oleh syarak. Syarak ni mana agama dah, Quran, hadis, Allah, Rasul, itu syarak. Wastaqbahu aql salim, dan dibilang buruk akal. Tengok yang ni tak kena ni, tak sesuai ni. Akal pun kata lagu tu. Tengok dalam Quran, hadis pun, sumber agama yang lain pun kata yang ni tak bagus, maka yang tu dipanggil mungkar secara umum. Jadi orang yang duduk dalam masjid tu, kalau dia tengok benda yang ma'ruf, dia suruh. Kalau dia tengok benda yang, dia tengok kawan tu duduk ludah dalam masjid kan, itu akal pun kata tak elok benda ni. Kalau pandang dari sudut agama pun, agama kata tak betul. Al-qadar, elok kan, qadar, benda-benda yang boleh mengotakkan. Walaupun kadang-kadang ada yang benda tu dia bersifat, dia bukan najis, duk kecau apa-apa, petai haiwan semua berkenjah orang atas kan, walaupun benda tu bukan najis, tapi benda tu dianggap sebagai satu cemar. Orang petani kita cemar kan, benda yang mencemarkan pemandangan, benda yang boleh mencetuskan satu pandangan yang buruk kepada agama. Takkan masjid lagu ni
Saya pergi kemarin bagi sumbangan, kan, saya nama NGO bergerak juga lah, nak pergi nama artis lain, saya orang kata ni pula hang gila talak apa kan, pergi nama NGO tak kata apa lah, pakai baju NGO turun pi hak yang orang kita nak bagi sumbangan tu tak main lagi, kan, kata no ni pergi tengok surau, duk buat di surau kan, sebelah surau, buat sebelah surau, pergi tengok surau, pintu tu kunci, pintu buka selalu, rupanya ada satu tu tak kunci, masuk nak langkah masuk pun tak gamak. Kita tengok dekat tingkap tu, dekat tu berai tu semua sudut, semua tepi-tepi ni dinding ni masuk surau tu tak cicak penuh, tak cicak ni zaman bila tak tahu, berkepin. Saya kata kalau aku ada kan, aku tahu nak ajak macam mana, terpanggil tu imam tu, terpanggil yang kawan-kawan hak duduk orang tu, boleh kira ni sama kan, terang nak bagi kita boleh tiak dulu lah. Pasal Islam dia tak suruh tahap tu. Kita bukanlah bersih mana sangat, tapi sahabat kata yang tu no, surau tepi jalan, tak kira nanti tepi jalan lah kan, surau nak langkah masuk tu, pertama hang kalau keabsahan solat, keabsahan nak ibadat satu, yang kedua nampak pun ni sangat menggambarkan image ataupun pemikiran orang tu, kelaku orang tu berkepin. Saya kata awak ni veteran ni taram kita kata ya ni kan, pasal kita dulu duk pergi surau masjid, memang kita kalau di bawah tangan kita tu memang kita boleh tiap, memang kita habaq dekat ni. Tak kena macam ni, kalau sampai tahap macam ni tak kena ni, kita pakat, ataupun kita buat indirect action, kita akan buat gotong royong, tak mau tegak macam tu kan. Kalau yang kawan-kawan kita boleh tegak, untuk imam kita boleh melawak, kita melawak tapi kalau hak yang tak boleh melawak macam tu, kita nampak ni kalau cara tegak ni nampak jadi tak elok ni, kita buat program gotong royong, pakat ni kita buat jamu makan, kita tak abang gotong royong, habaq kita buat jamuan sikit, sambil jamuan tu dan nak duduk tekan ni kan. Jadi dulu kita passion macam tu. Mana abang menerih dah, menerih tahu cara kita macam tu lah kan. Kalau boleh tengok direct, kita tengok direct, itu yang elok ya, sebab makna sepahaman lah kan, tengok tak apa. Tapi kalau tak boleh tengok macam direct, kalau duduk di tangan kita, memang kita buat kenduri dah itu. Maksudnya kita buat jamuan dan kita buat kenduri sikit, lama tak jamu apa, buat keluar benda 300 kan, buat jamu lah nasi lemak ke apa ke, sambil tu boleh lah cuci sikit. Biasa kita ni sampai tinggal berserogeh sampai ni kan, kata sampai macam tu seketika kan. Jadi itulah nak cerita bagaimana kita tahu lah. Saya buat bilik ayak tu saya sensitif sikit. Bilik ayak tu sensitif. Sini paling baik lah, sesuai dengan pemikiran ataupun latar belakang tu lah kan. Hak tu saya sensitif sikit, bilik ayak tu kan. Baru ni saya sengaja pergi satu tempat nak tengok penanda aras, tapi tak boleh jalan, tak boleh nak challenge lah tapi kawan-kawan kita nak tengok penanda aras, macam mana pengurusan kehidupan masyarakat, terutama bab kebersihan. Baru ni tumpang orang pergi Jepun, tengok kata jauh lah dengan masyarakat kita, jauh sungguh-sungguh, tapi alhamdulillah lah pergi bawa keluar tu, bawa semua kira ni lah kan. Alhamdulillah dapat Islamkan seorang, alhamdulillah dapat Islamkan seorang cikgu. Itu orang pun kata duit tak ada duit ni ikut apa, kita pencen pun tak apa nak ni lagi ni. Saya kata kita nak habaq lebih-lebih dengan orang perempuan kan. Kita tak apalah, aku pergi bukan pergi saja, aku pergi ada tujuan kan. Bila balik tu habaq kat dia, kata alhamdulillah boleh, abang boleh Islamkan seorang. Dia kata tak apa, kalau pergi macam tu tak apa kan. Mana pergi ada tujuan, alhamdulillah kan. Tengok masyarakat, Allah, kita berasa sampai ayat pertama, ayat yang terakhir yang saya nak sebut, nak bagi lunak hati dia tu, saya kata Kenshishan, saya kata serumusan saya main 6 hari di Jepun ni, saya kata kalau orang Jepun ni masuk Islam, saya kata saya rasa
orang Islam orang Jepun lebih banyak masuk syurga daripada orang Malaysia. Dia terkejut. Dia kata, kami orang Islam duk struggle untuk usaha nak jadi orang Islam yang baik, mengikut inilah peraturan Islam apa semua ni. Tapi orang Jepun sudah mengamal secara majoriti, maksudnya lebih baik amalan dalam Islam tu orang Jepun sudah buat. Cuma masalah di sudut keimanan, kepercayaan tu saja. Dia pun terkejut. Saya Islamkan dia di pusat Islam, masjid lah di Tokyo, di bawah kelelaan Turki. Masjid tu Turki buat. Kemudian ada pegawai penyelaras dia apa semua orang Jepun. Ada satu orang tu saya jumpa, dia pergi dihantar ke Turki dan juga ke Syria untuk belajar bahasa Arab. Dia boleh cakap bahasa Arab. Dan menarik sekali, setiap waktu semayang, dia akan minta, ada tu di belakang tu orang bukan Islam tengok macam mana orang Islam semayang kan. Jadi itu perkembangan. Jadi rasa seronok lah di sana tu, pasal ada jumpa kawan-kawan ramai. LPP semua entertain kita, jadi tak habis duit belanja lah, semua bakat tolong kan. Alhamdulillah Tuhan dia tolong, tahu pakit kita banyak mana kan, kan. Jadi boleh lah lepas kan. Jadi nak ceritanya, dia kata, ustaz kami duduk 26 tahun tak ada rasa ni. Maka kita pi tu ada satu target nak ubah minda mindset pegawai kita ni. Kadang-kadang dia buat atas spek kerja ya. Kalau saya cerita lebih sikit, Jepun ni ada satu NGO antarabangsa panggil JICA kan, yang mana dia banyak sukarelawan, pekerja sosial yang mereka ambil untuk hantar di negara-negara yang mereka pernah jajah, macam Malaysia ni. Sebab tu mereka rasa macam terbuih dosa kan. Mereka dah jajah kita, mereka main hantar kita dan attach dengan JKM. Dia pegawai sukarelawan JKM ni banyak duduk di JKM lah. Tapi masalah pegawai kita ni, dia tak ada minda dakwah. Dia cuma kawan je tu kan, bawa pergi makan nasi kandak apa semua, bawa pakai raya apa. Kemarin saya offer buat di majlis tempat saya, ada kurang ada 4 orang pegawai JKM Negeri Kedah nak tukar ni jabatan. Lepas tu ada seorang Jepun yang nak balik sana. Saya kata mai buat tempat aku lah. Dia kata tak ada duit, staff tak ada duit nak buat, nak raih ni staff, nak raih staff yang kawan-kawan nak bertukar, nak berhenti apa semua tu, nak pencen. Saya kata mai lah buat tempat aku kan, 200 orang tak banyak duit kot. Dia kata sebab semua hak yang ni semua dah just plug in kan, aircon ada, PA system ada. Aku carilah ketiak lah, tak ada duit aku minta lah juga Dr. Ilyas sikit ke apa kan, sewa sikit apa meja tu ya. Kursi tak, ni kursi kita banyak, cuma semai lah kita jamu tak habis kan. Tapi yang penting kita dapat banyak ni. Saya nak cerita tu bagaimana secara konsisten Jepun hantar sukarelawan ke tempat kita. Tapi pengalaman daripada 2 tahun sini apa semua tu, kita kadang-kadang bila tidak ada minda dakwah, Ustaz Fakhrul, jadi kawan biasa, sedih bila nak balik macam tu tak ada kesan. Jadi sepatutnya itu saya tunjuk kat mereka cara macam mana nak ambil satu lagi langkah, one step ahead. Kena ada minda dakwah, sebab sambil-sambil kerja nak buat pahala juga kan. Kalau dia boleh dakwahkan pegawai-pegawai tu, sukarelawan-sukarelawan tu nak jadi habuan kita, boleh masuk Islam. Alhamdulillah. Allah, saya duk communicate dengan beberapa orang yang kita yang bekas sukarelawan yang umur 80 ada. Bila kita pergi di pusat jaga orang tua-tua, semua banyak kalau saya nak cerita tu. Saya pergi memang saya ngurut ni, pegang orang tua umur 80 lebih. Lah yang mata dia. Pegawai doktor-doktor tu di pusat penjagaan tu heran. Di situ kita guna pendekatan lain. Ambil tisu lap ni, buang titik mata ni. Pegawai muda tu tengok teriak kan. Itu ada seorang umur 100 tahun. Dia punya nak cerita tentang kemudahan fasilitis untuk OKU apa semua, warga emas apa sangat hebat tu bab lain lah. Tapi nak cerita kita sentuhan berkaitan dengan supaya mereka nampak Islam yang kita bawa bersama diri kita tu. Bukan bawa diri kita tu sebagai somebody, tapi Islam yang kita tu. Terlalu banyak benda yang kita dapat. Ada satu pusat CP tu 180 ton industri buat kertas daripada kayu kozo. Dia kata, dan saya cerita tentang asal fi qirtasin falamasuhu. Saya cerita kata kertas ni disebut dalam Quran. Dia terkejut.
Lepas tu depa duduk di satu perkampungan yang memang dalam, klasik. Ayak depa, tapi ayak terjun apa semua ni kan buat ni. Saya pamai semayang tu dia pun tengok, depa ambil video apa semua. Saya kata apa nama Allah Taala kata waja'alna minal ma' kulli syai'in hayy. Daripada ayak ni lah terciptanya semua kehidupan. Maka saya cerita bahkan diri kita daripada ayak. Jepun tu pun ni kan ada translator. Dia kata ni pula ada translator kan. Dia kata rumusan dia kumpulan pertama orang Islam yang pergi ziarah. Dia tu warisi tradisi buat tradisi buat kertas daripada kulit kayu kozo tu dah 180 tahun dah, dia buat dah 30 tahun daripada generasi keempat dah. Nak ceritanya dakwah tak menyeluruh kan. Jadi sebab tu kalau kita ada ruang, kita ada momen, kita ada kesempatan, kita kena siapkan diri sebagai individu Islam yang berminda dakwah. Baru kita bila main peluang, kita boleh grab terus, kita boleh dapat. Jadi bila pegawai JKM tu mereka tengok, mereka kata, "Uish, kami selama ni Ustaz, kami tak berani, kami tak tahu cara, kami tak ada satu langkah ke depan memang Ustaz buat." Saya kata macam tu lah kan. Kita nak harap pahala, kita nak buat ni kadang-kadang banyak orang sangat kan. Kalau kita boleh ada satu minda lain, minda dakwah, maka kita akan. Saya dengan ni arwah ni nak cerita bagi arwah Ustaz Makhrul ni, kami pergi mengajak tafsir di rumah Presiden Hindu Sanggam Malaysia, Datuk Nazil lah, Ustaz Ramli arwah dia. Kami pergi dah sebelum tu kan, ada pertemuan dah sebelum tu, program-program kami lah. Satu hari tu Presiden Hindu Sanggam Malaysia duduk di kawasan ni. Datuk apa tak apalah, kita pergi rumah dia tu, keliling kelalang semua tokong. Kira dia punya, kalau kita rumah kita apa tu dipanggil apa, atas bunga pelekat rumah Dr. Bekat tu apa dia, atas dinding kan. Tapi dia punya dinding rumah dia tu semua tokong besar-besar. Lepas tu bini dia mati, mak dia mati, jadi ada 2-3 orang mati dalam satu masa. Jadi dia pergi tanya kepada Tok Sami ni. Tok Sami kata cari orang Islam buat pagar rumah. Nampak? Lepas tu dia pergi jumpa Ustaz Ramli, suruh buat ni, suruh main pagar rumah. Ustaz Ramli pun dah ada biasa dengan saya kan, dia bawa saya pergi. Tak apalah. Lepas tu saya kata Ustaz Ramli dia baca Fatihah kan. Lepas tu saya baca tafsir surah Fatihah di rumah dia. Ini mendengar dengar. Tu dakwah jalan sampai macam tu. Itu pengalaman dengan arwah Ustaz Ramli. Mana kena berjiwa dakwah, kena ada. Alhamdulillah lah, dalam sekarang pengalaman tu dekat 10 orang dah lah yang secara individu kan. Secara kumpulan tu lebih kurang 6 keluarga bersama dengan Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man dalam program dakwah lah. Tapi secara individu tu hampir 10 orang lah. Sebenarnya kadang-kadang bukan susah pun. Pengalaman saya di Pulau Banggi dulu, bukan susah pun, cuma kita tak buat usaha tu. Tu yang saya kata bila saya pergi Jepun tu, kawan ni yang anak menakan saya 21 tahun, "Pakcik, kami anak duduk sini 21 tahun. Yalah hampa kerja cari duduk kawan macam tu tapi hampa tak ada satu usaha." Tapi mereka duduk panjang saya nak buat pusat dakwah di Jepun, harga berjuta-juta, satu floor tu berapa juta kan. Betul nak menekan saya kata ni Ustaz, pak menekan aku buat sekolah pun juta juga kan. Kita yang pandai-pandai sana pun tak mereka duk kira menteri-menteri ya. Menteri pergi lepas sambak, tujuan nak buat pusat dakwah, tak jadi betul lama lah. Saya kata bukan bangsa tu, bangsa ni kira orang kampung ni yang tak ada duit ni kadang-kadang derma banyak. Baru mereka buka minda. Tak apalah nak cerita, kata pengalaman tu banyak sungguh. Dari sudut kita kena ada satu persediaan berminda dakwah. Jumpa peluang kita ambil. Itu penting. Ada seorang tu 26 tahun, kawan saya Johor. Dia kata saya duduk 26 tahun Ustaz main 6 hari lah boleh Islamkan seorang. Saya kata kena ada persediaan, sambil-sambil lalu kata. Kalau ada peluang sebab mereka tengah cari, orang Jepun sedang cari. Sebab di antara satu daripada negara tua, tak apalah, satu lagi banyak orang tua kerja sampai 65 kerja lagi, 70 kerja lagi kan, tak apa. Tapi satu peningkatan, yang satu data yang kita kena tengok, peningkatan
OKU, peningkatan apa ni panggil ni akibat stres ni. Jadi jadi tu akhirnya depa terkesan dengan fizikal apa semua ni Jepun sekarang. Maka penyelesaian dia dalam Islam. Maka sebab tu bila kita pi mesti dalam minda dakwah. Boleh. Alhamdulillah lah, saya habis 3,000 tapi dapat Islamkan seorang abang kat orang puan. Dia kata tak apa, kalau pi dengan tujuan tu berasa lega sikitlah. Sebab kita bencin dah kan. Jadi terkurang apa perbelanjaan kita tu nak tampung sekolah lagi. Bulan ni pun cerita bila no. Ni 26 bulan dah, 3 orang je tak lepas. Duk ada dekat 4-5 ribu lagi lah. Nak sangkut duit apa? Duit gaji. Orang buat sekolah ni, kes pagi makan pagi, kes petang makan petang tu nak saka tu. Bukan tuan dia tu, masalah orang tu. Pengurusan tu. Jadi siapa-siapa nak tolong saya bulan ni ada 4 hari lagi boleh lah. Ada 4-5 ribu lagi lah kita untuk operasi guru. Lah ni banyak sekolah-sekolah agama tuan-tuan kena perhati. Banyak sekolah nak kena potong karan. Tak apa? Peningkatan apa ni kan. Jadi pakat-pakat tengoklah. Bukan sekolah saya saja, tapi sekolah-sekolah lain pun yang dekat-dekat tu tengok. Sebab kena ambil tahu juga. Sebab usaha kita yang nak buat ni adalah untuk mencorakkan persekitaran Islam, nak bangunkan individual yang ada knowledge asas Islam di peringkat bawah lagi, supaya dia amal secara berterusan dan membekalkan tenaga yang faham Islam dalam masyarakat, supaya kita boleh kembangkan maklumat Islam kepada seluruh masyarakat. Pakat-pakat tolonglah, macam tu. Saya pun nak ketiak sehari 2 hari lagi sebelum 30 hari bulan. Biasa 25 hari bulan settle dah. Hari ni tajak 20 hari bulan pun sangkut lagi 2-3 orang. Jadi moga Allah pemudahkan usaha kita bersama. Apa yang kita nak simpulkan adalah di masjid, tempat kita merencanakan kemajuan kecemerlangan untuk umat dan juga untuk Islam. Apa sahaja yang dibincangkan mestilah dalam orientasi untuk mengembangkan agama, memperelokkan agama, mengimagekan agama sebagai sebuah aturan hidup yang dipandang tinggi oleh agama dan diiktiraf oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang baik datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kurang atas kelemahan kekurangan saya. Mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa nasruhu. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil al-din ala siratikal mustaqim. Allahumma hdina wa hdi bina waj'alna sababan liman ihtara bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Sallallahu alaihi wasallam.